Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk subjek sains darjah 2 bersama saya Ustazah Farah. Okay. Seperti biasalah sebelum start kelas kena baca doa. Belajar Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okey, untuk pengetahuan anda juga, hari ini ialah minggu ulang kaji. So, hari ini kita nak ulang kaji hanya 4 topik sahaja. Tapi untuk hari ini kita ulang kaji 2 topik dan sambung lagi pada hari esok 2 topik lagi. Okey, boleh sediakan dengan buku teks sains. Okey, muka surat muka surat 2, muka surat 1, muka surat 2. Okey, sebelum tu topik penting saya cakap tadi ada 4 kemahiran saintifik, peraturan bilik sains manusia dan juga haiwan. So hari ini kita cover untuk dua subjek dulu, dua topik, kemahiran saintifik dan juga peraturan bilik sains. So untuk manusia dan haiwan kita sambung pada hari esok. Okey, boleh buka buku teks muka surat 2. Okey, unit pertama iaitu tajuk kemahiran saintifik. Kat sini saya ada buat short lah. Saintifik yang kita nak flashback balik ialah mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, memerhati, berkomunikasi dan juga kemahiran manipulatif. Lagi saya terangkan sedikit. Okey, tengok dalam gambar rajah tu. Buku teks awak tu muka surat 1 kan. Apakah yang sedang dilakukan oleh Nisa dan rakan-rakannya? Dia nak buat penyiasatan sains. Okey. Okey, subtopik yang pertama ialah memerhati. So bila kita nak buat apa-apa eksperimen ke apa-apa benda kan, kita kena ada yang pertama ialah memerhati. Okey, tengok dalam gambar rajah ni, Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. So, ibu buat apa kat dapur ni? Okey, ibu nak buat roti. Tengok muka surat 3 ni. Semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan ada 5 kat sini. Melihat perubahan adunan, menghidu bau roti yang sedang dimasak, merasa roti yang telah masak, memegang roti yang telah masak dan juga yang kelima mendengar bunyi ketuhar. Okey. Maksud memerhati ni ada terangkan dekat bawah ni. Kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan juga mendengar. Ni ialah deria-deria yang kita gunalah semasa proses memerhati. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Ni. Okey. Kena ada. Biasalah. Ni nak buat roti kan. Melihat perubahan adunan. Guna mata. Dari mata. Menghidu bau roti yang sedang masak. Proses apa memerhati yang kita buat? Hidu bau sedapnya, wangi. Merasa roti yang telah masak. Rasa apa? Rasa manis ke? Dah masak tu rasa apa? Sedap ke? Rasa pahit ke? Tawar ke? Macam mana? Okey. Memegang roti yang telah masak. Rasa panas. Yelah baru keluar daripada ketuhar. Mestilah panas. Okey, dan yang last mendengar bunyi ketuhar. Yelah dengar bunyi ting. Masak dah. Itu proses mendengar. Okey. Okey, yang kedua. Tengok muka surat 5 ni. Ialah mengelas. Perhatikan ciri-ciri anggota badan pada haiwan berikut. Mengelas ni, tadi kita dah perhati kan. So kita nak catat apa yang ada pada contoh tadi kita dah catat tu. Roti rasa apa, pahit, manis, apa semua tu kan. Okay, sekarang dia nak cerita pasal mengelas yang haiwan. So dekat sini yang lebih lagi detail. So contoh itik. Itik mempunyai kepak dan berkaki 2.
Yang sebelah dia tu harimau. Manakala harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Ni orang panggil mengelas. Nyatakan apa yang ada pada haiwan tersebut. Ciri-ciri anggota badan pada haiwan yang kita tengok dalam buku teks lah. Yang boleh diperhatikan, yang kita nampak. Okey, pegui mempunyai kepak dan berkaki 2. Tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Helang mempunyai kepak dan berkaki 2. Kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Ni yang kita nampak dan lepas tu kita ke kelas. Kita perhati, lepas tu kita mengelas. Okey. Ada lagi dekat muka surat 6 dan 7. Boleh buka buku teks muka surat 6 dan 7. Bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan ini? Kita boleh mengelaskan haiwan ini melalui ciri-ciri sepunya yang berbeza. Maksudnya macam mana cara nak mengelas? Contoh itik, penguin dan helang mempunyai ciri sepunya. Itu sama, dia ada kepak. Yang sebelah dia ni kambing, tenuk, harimau. Dia berbeza dengan itik, penguin dan helang tadi kerana dia tidak berkepak. So, inilah kita panggil proses mengelas. Berkepak dan tidak berkepak untuk haiwan. Okey. So, dekat sini haiwan, itik, kambing, dia buat carta ni dekat muka surat 7 tu. Anggota badan berkepak dan juga tidak berkepak. So, dekat bawah tu kita boleh kelaskan haiwan-haiwan yang berkepak, yang mana haiwan yang tidak berkepak. So, maksud mengelas. Kita mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang diperhatikan. Maksudnya, kita dah kumpul maklumat yang kita nampak tadi daripada yang sama dan juga daripada segi yang berbeza. So, kita faham dekat situ apa yang berbeza, apa yang sama. Okey. Ke surat 8 dan 7. Okey, topik yang ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor. Contoh kat sini, berat saya. Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Berat saya 24 kg. So, ni dia nak ukur berat manusia. Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang. So, dia gunakan alat yang sesuai. Kalau nak ukur berat badan, mestilah guna alat penimbang. So, tengok sebelah tu. Berat kamu 35 kg. Kamu lebih berat daripada saya. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Maksudnya kat sini, walaupun umur dia tu sama, tetapi berat dia tidak sama. Sama juga dengan tinggi. Setiap manusia walaupun umur sama, dia juga tidak tinggi, dia juga tidak sama. So, dekat sini kita nak tengok mengukur dan menggunakan nombor ialah kita gunakan dalam kilogram. Kalau dekat bawah ni, ukur lilit kepala kita guna dalam sentimeter. Kita tengok tulisan biru ni. Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Maksudnya kat sini, kalau kita nak ukur berat badan, kita guna alat piawai yang sesuai lah. Iaitu alat penimbang. Okey, untuk makluman juga, sebelah ni ada soalan kebat. Sekejap lagi kita bincang. Ustazah akan bincang dengan awak lah. Awak boleh tengok kat sini lah. Ustazah akan bagi tahu kenapa jawapan dia macam tu, kenapa macam ni. Okey. So, ukur lilit kepala saya. Ni bawah ni mesti dah buat aktiviti ni kan. Dia guna band. Guna tali pun boleh. Okey. Dan mestilah kena ada pembaris. Yalah, kalau tak ada pembaris, macam mana kita nak tahu dia dalam ukuran cm tu, sentimeter. Okey. Pergi pada muka surat seterusnya. Soalan kebat yang saya cakap tadi. Muka surat 8 tadi. Sediakan mobile carta pengelasan tumbuh-tumbuhan menggunakan ciri lain tumbuh-tumbuhan. Awak ingat tak masa darjah 1 saya pernah ajar ciri-ciri tumbuh-tumbuhan? Ada banyak kan? Okey. Yang dekat buku teks awak tu, ciri berbunga dan tidak berbunga. So, kita boleh tahu apa pokok yang tak ada bunga, apa pokok yang berbunga.
So dekat sini dia nak ciri lain. Ustazah dah senaraikan dekat sini, iaitu jenis akar. Ada dua, akar tunjang dan juga akar serabut. So boleh tengok kat situ. Kalau maksud akar tunjang ni ialah mempunyai satu akar utama yang mengeluarkan cabang-cabang akar yang lebih kecil. Maksudnya dia ada akar utama, lepas tu dia ada anak-anak tu, akar dia tu. Itulah akar tu tunjang. So antara pokok, contoh Ustazah dah beri kat sini, antara pokok yang ada yang akar tunjang ni, contoh dia pokok durian, pokok betik, pokok bunga matahari, pokok sawi, pokok keembung, pokok ubi kayu, pokok bunga raya dan juga pokok cili, pokok bayam merah. Okey, yang lagi satu jenis akar lagi satu ialah akar serabut, mempunyai banyak akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang. Contoh, pokok pisang, pokok kelapa, pokok jagung, pokok tebu, pokok buluh, pokok orkid, pokok padi, pokok bawang, pokok serai dan juga pokok nanas. Okey, ni adalah jenis akar, ciri tumbuhan daripada segi jenis akar. Okey, kita tengok pula ciri-ciri tumbuhan yang dari segi batang pula. Okey, ada dua juga, batang berkayu dan juga tidak berkayu. Ustazah dah bagi contoh kat sini, iaitu batang yang berkayu ialah bunga mawar. Manakala batang yang tidak berkayu ialah pokok pisang. Ya, pokok pisang tak ada kayu. Dia batang dia memang tidak berkayu. Kalau bunga mawar ni nampak dah kayu dia kan. Awak dah boleh beza dah mana kayu, mana bukan kayu. Okey. So inilah jawapan dia. Kita dah buat pengelasan. Inilah apa panggil mengelas. Okey. Okey, ni pun sama ke, ada soalan kebat yang kita bincang yang pasal ukur lilit. Okey, sini berkomunikasi. Yang keempat ialah berkomunikasi. Ada maklumat kat sini. Dia siap buat jadual. Okey, kita tengok kat sini. Apa maksud berkomunikasi ni? Tulisan biru ni. Berkomunikasi ialah mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Komunikasi ialah mencatat dan membacakan maklumat. Okey, kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar. Ni gambar, carta, graf dan juga model. Bila kita dah kumpul maklumat kan tadi kan. So kita dah dapat dah macam mana, sama ada dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. So berkomunikasi tu antara kita combine lah maklumat yang kita dapat tu. Last sekali apa yang kita dapat, bentuk apa yang kita dapat. Itulah orang panggil berkomunikasi. So kena catat. Okey. Seterusnya soalan kebat ni. Soalan dia yang pertama, apakah alat lain yang boleh kamu gunakan untuk mengukur lilit kepala? Okey, kat sini Ustazah bagi contoh alat lain yang boleh digunakan untuk mengukur lilit kepala ialah benang. Ni Ustazah bagi jawapan benang. Okey. Ada jawapan lain iaitu tali boleh, apa-apalah yang jenis macam senang nak lilit di kepala tu. Dan juga senang nak ukur di pembaris. Apa-apa pun kita boleh guna. Kita walaupun kita guna tali ke apa, wire ke, tapi kita kena juga ukur guna pembaris untuk dapatkan ketepatan nilai dia tu. Kalau tak kita tak tahu nilai dia tu berapa kan. Kalau tak kita tak tahu nilai cm dia tu berapa. Okey. Okey, soalan kebat. Adakah ukur lilit kepala kamu sama dengan rakan kamu? Dan juga dia tanya mengapa. Kalau sama mengapa, kalau tidak mengapa. Okey, jawapan ni mestilah tidak sama. Kalau sama tu kebetulan dah tu. Biasanya tumbesaran ni dia bagi tak jawapan yang Ustazah beri ni. Mengapa dia tidak sama? Tumbesaran manusia tidak sama kerana antara satu sama lain walaupun umur mereka sama kerana perbezaan tarikh lahir, pemakanan, gaya hidup, persekitaran dan lain-lain. Inilah kalau orang gemuk mestilah ukur lilit kepala dia lagi besar daripada orang kurus. Okey. So tidak sama walaupun umur awak sama. Okey.
Okey, yang subtopik yang terakhir yang kelima ialah kemahiran manipulatif. Okay, kita betul kat sini kemahiran manipulatif. Apakah maksud kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Maksudnya, masa kita buat eksperimen tu, kita guna alat dengan betul. Itulah kemahiran manipulatif. Ialah kalau pegang kantar pun salah, maksudnya kemahiran manipulatif kita tak tercapai. So kita kena tahu macam mana kalau nak tengok contoh dekat sini. Okey, kita baca dulu yang pertama ni. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Maksudnya tengok contoh kat sini. Ni, menuang cecair daripada tabung uji pergi kepada silinder penyukat. So kita dapat tahu ialah kenapa cecair tu pergi ke silinder penyukat. Ialah macam mana nak dapat ukur dia, dapat sukat dia punya cecair tu. So kita tahu nak guna berapa cecair tu, berapa ml, berapa liter. Sebab tu kena guna silinder penyukat. Okey. Yang kedua, mengendalikan spesimen. Maksudnya guna spesimen dengan betul dan cermat. Maksudnya guna bahan. Kat sini dia bagi contoh, dia guna siput kebun. Guna spesimen hidup. So dia tahu macam mana nak letak siput tu, tak nak bagi mati. Guna spesimen ni, guna kantar. Nak tengok siput ni, lepas dah siap buat penyiasatan, lepas balik siput kebun ni dekat tempat yang dia ambil tadi, kat taman ke, kan. Okay. So maksudnya tu manipulatif lah. Kita tahu daripada mula penyiasatan ni, daripada eksperimen tu sampai akhir eksperimen. Okay, yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Maksudnya kena lakar lah yang kita buat eksperimen tadi tu dengan betul. Ni lakaran dia. Melakar bunga raya, bika dan juga air. Yalah, macam mana nak nampak kan, kena lakar. Okey, yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mencuci tabung uji. So kena basuh. Sebelum simpan ni, yang kelima ni, sebelum simpan ni kita kena basuh dulu. Tabung uji ke, apa-apa yang kita guna, dan juga susun dengan kemas. Ni menyimpan kantar pembesar selepas kita guna. Menyimpan bika. Okey. Kita pergi pada muka surat 14 dan juga 15. Ada soalan kebat ni, jap kita bincang. Okey, dah habis dah. Okey, soalan kebat. Soalan. Mengapakah kamu menggunakan kantar pembesar ketika memerhatikan siput kebun? Mestilah untuk nampak dengan lebih jelas. Ialah guna alatan yang sesuai. Maksudnya kalau guna kantar tu, kita nampak siput tu, kan kantar pembesar tu kan, bila barang kecil boleh nampak besar dan jelas. Okey. Soalan kebat. Mengapakah kamu melepaskan semula siput kebun selepas penyiasatan? Okey, yang ni yang Ustazah buat flashback balik ni, minta tolong fokus dan ingat. Mesti masuk dalam ujiannya. Saya dah bagi clue-clue lah ni. Okey, kenapa kena lepas mula siput kebun ni selepas kita buat eksperimen? Okey. Ni jawapan dia. Siput kebun ialah spesimen hidup. Ya, dia adalah binatang yang hidup. Takkan kita nak bunuh dia kan? Dah guna dia untuk buat eksperimen, lepas tu nak bunuh pula. Tak elok lah macam tu kan? Kena lepas.
Kalau ambil dekat taman, lepas kat taman. Kalau ambil dekat longkang, lepas dekat longkang. Tapi jangan lepas dekat jalan raya. Nanti kesianlah dia slow tu nak pintas jalan, nak lintas jalan tu kan. Nanti kena pijak kena pijak kat kereta. Kesian dia. Okey, melepaskan siput kebun selepas penyiasatan merupakan nilai murni. Nilai murni tu maksudnya orang yang baik lah. Dan menjaga keseimbangan habitat, menjaga binatang. Okey. Kita pergi. Ni Ustazah ada bagi nota ringkas sikit, nota yang penting lah maksudnya. Yang kita flashback tadi, kemahiran proses sains ada 5. Okey, yang pertama memerhati. Gunakan diri yang terlibat. Diri tadi, mata, hidung, telinga. Okey, mengelas, kenal pasti ciri-ciri sempurna dan berbeza pada objek, kemudian asingkan dan kumpulkan. Okey, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor tadi, yang kita ukur lilit lah, ukur berat badan lah kan, ukur tinggi. Okey, berkomunikasi. Yang keempat, sampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk berkomunikasi. Okey. Yang seterusnya, kemahiran manipulatif. Ada 5. Okey, sekejap. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ni kena ingat tau. Okey. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, menggunakan dan mengendalikan peralatan sains. Okey, yang kedua, mengendalikan spesimen. Spesimen tu bahan lah, bahan yang awak guna. Okey, melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul. Ni melakar. Yang ketiga, melakar. Yang keempat, membersihkan peralatan yang telah diguna dengan cara yang betul dan selamatlah. Okey, yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains. Kena simpan elok-elok lepas kita basuh. Okey. Okey, dah habis dah unit 1. So, kita masuk terus pada unit 2. Iaitu tajuk peraturan bilik sains. Unit 2 ni paling ringkas dan juga paling mudah kita nak ingat. Okey, satu je topik dia, patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Kena faham apa peraturan bilik sains. Mesti ada sebab dan kenapa kita tak boleh buat macam tu, macam ni. Kena ikutlah prinsip bilik sains tu. Peraturan bilik sains tu kena ikut. Ada sebab dia kenapa kita kena patuh pada arahan. Okey. Tengok gambar rajah ni. Adakah semua murid dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains? So, kita tengok apakah peraturan bilik sains dia. Okey. Patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Bersih. Bersih, kemas dan juga tersusun. Okey, mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan. Jaga keselamatan murid dan peralatan di dalam bilik sains. Itulah sebab dia kena jaga. Okey, yang pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. So, ada 2 kat sini. Peraturan bilik sains dia. Ada 2. Sekejap Okey. Sisa pepejal kena buang dalam bakul sampah. Manakala sisa cecair kena buang dalam sinki.
Ada dua sini. Buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah atau tong sampah. Yang kedua, buang sisa cecair ke dalam sinki ni. Tengok gambar rajah ni, sisa pepejal buang dalam tong sampah dan juga cecair buang dalam sinki. Okey, apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Kalau gambar yang ni, banjir ni kan. Ni sebab kita buang sisa pepejal di dalam sinki. Banjir. Air melimpah. Okey. Yang ni pula sisa cecair kita buang dalam bakul sampah. Apa jadi? Yang ni tumpah ni. Lepas tu kawan kita licin, jatuh. Itulah kemalangan yang akan berlaku bila kita tidak patuhi peraturan bilik sains. Okey. Muka surat 19, buku teks, nombor 2 ni. Okey, yang ketiga dah. Bersihkan semua alat dan radar selepas digunakan. Dan simpan ke tempat asalnya semula. Bersih, lepas tu simpan. Okey. Ni dalam gambar rajah ni antara sebab lah kalau kita tak simpan elok-elok. Ni. Adakah kamu boleh menjalankan penyiasatan sains dengan lancar sekiranya perkara ini berlaku? Memang tidak boleh. Yelah, bersepah-sepah macam ni kan. Ni cara yang betul. Basuh dan juga simpan tempat yang betul. Okey. Maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat radar rosak atau pecah. Ni kena maklum kepada guru. Ni lah akibat dia ni. Kalau tak maklum kepada guru dah pecah. Lepas tu ni luka. Kita tengok muka surat sebelah. Akibat dia. Ni dia tak nak bagi tahu cikgu sebab dia takut. Lepas tu darah banyak. Apa efek dia? Bila tak bagi tahu guru. Bila tak rawat dengan rawatan yang awal. Tiba-tiba ada kuman masuk dalam badan awak. Tempat luka tu dah kena kuman. So jadi efek lain, bengkak nanah besar lah apa semua kan. So kena operate, kena bedah dekat hospital lah. Lagi teruk. Sebab tu kita kena maklum pada guru cepat. Okey, inilah yang akan berlaku. Okey. Peraturan lain. Selain itu, sebelum memasuki bilik sains, tinggalkan beg di luar bilik sains, di luar kelas. Bawa buku dan alat tulis sahaja. Betul, kena bawa ni je. Sebab apa tak boleh bawa beg? Ni sebab dia. Mengganggu pergerakan murid. Yelah, jadi sempit pula kelas tu. Dah bawa masuk beg pula kan. Elok letak dekat luar kelas. Ni luar kelas ni. Luar bilik sains. Okey. Tengok muka surat 21. Kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan juga selamat. So kita tengok soalan ni, mari jawab ni. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam situasi di bawah? Situasi apa ni? Kanang, kamu telah pecahkan bikat ini. Ya, apakah yang perlu saya lakukan sekarang? Dia telah lakukan kesalahan. Apa kesalahan dia ni? Bika ni telah pecah. So, apa yang dia kena buat? Kena maklum pada guru. Maklum pada guru. Cakap pada guru. Jangan takut-takut. Bagi tahu guru. Okey. Okey, ni adalah soalan kebat tadi. Okey, soalan yang pertama. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi oleh semua murid, betul. Dia tanya mengapa. So, jawapan dia kat sini supaya bilik sains lebih teratur, kemas dan juga selamat.
Okay, yang kedua, Azrai membuangkan sisa cecair ke dalam bako sampah. Adakah tindakan Azrai itu betul? Mengapa? Tindakan dia mesti tidak betul. Sisa cecair perlu dibuang ke dalam sinki. Dan kalau tidak buang ke sinki, sisa cecair akan tumpah ke lantai. Okey. Yang ketiga, mengapakah kita perlu menyusun semula alat dan radas dengan kemas lepas digunakan? Supaya bilik sains sentiasa kemas dan dapat menjalankan penyiasatan sains dengan lancar. Maksudnya, kita tidak mengganggu eksperimen sains orang lain. So, bila orang masuk kan, nak sambung eksperimen, tengok kemas dia. So, lancarlah dia punya penyiasatan sains. Tak terganggu. Okey, kita pergi pada next slide. Okey, kat sini Ustazah ada bagi nota ringkas berkenaan dengan peraturan bilik sains. So, dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang pertama, buang sisa pepejar ke dalam bako sampah. Yang kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asal dia. Okey, yang ketiga, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Kebersihan dan keselamatan kena jaga. Yang keempat, bawa alatan yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Okey. Peralatan yang tidak boleh bawa ialah beg sekolah. Kena tinggal kat luar. Manakala yang boleh bawa buku dan alat tulis sahaja. Okey. Yang kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Yang tadi buang dalam tu sampah, kan? Okey, yang ni kena buang dalam sinki. Okey, yang last sekali, yang keenam, kena maklum kepada guru kalau tercedera atau ada alat dan radas yang telah rosak dan juga pecah. Okey, sekian saja untuk hari ini. Dah habislah 2 unit ni, 2 tajuk, 2 topik, iaitu peraturan bilik sains dan juga tadi kemahiran saintifik. Okey, latihan Ustazah akan beri dekat Telegram. Okey, sambung untuk esok kita sambung lagi 2 topik, iaitu manusia dan juga haiwan. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada hari esok untuk next class. Okey, bye. Assalamualaikum.